Telah mendapat pendidikan menengah di Raub, Pahang, beliau mula menyelidik dan mempopularkan lagu rakyat pada tahun 1981. Setelah berhijrah ke Kuala Lumpur pada tahun 1982, beliau terus memperjuangkan lagu-lagu rakyat dengan mengadakan persembahan dalam majlis sastra dan majlis rasmi kerajaan di seluruh negara. Lagu Lemak Manis nyanyiannya digunakan di sekolah-sekolah dan kem-kem latihan khidmat negara. Lagu tersebut juga sering dinyanyikan di majlis keramaian dalam berbagai bentuk seperti choir dan nyanyian berkumpulan. Lagu Seloka Pak Kaduk pula menduduki carta hit gegar PHR hampir 1 tahun pada tahun 2009. Beliau juga digelar sebagai Raja Syair Nusantara kerana kegiatan dan sumbangan beliau yang sangat luar biasa dalam industri seni ini. Oleh yang demikian, pada pagi yang mulia ini, kita akan cuba menyingkap kegiatan dan sumbangan beliau dalam menyemarakkan lagu rakyat di Persada Seni Negara dan Nusantara. Tanpa melengahkan masa, majlis diserahkan kepada moderator kita pada hari ini, Saudara Muhammad Haris bin Ahmad Hanif. Majlis mempersilakan. Terima kasih Komisi Majlis. Baiklah, yang kita alu-alukan penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Encik Roslan Madun, seorang yang lain tidak bukan seorang aktivis seni tradisional lagu rakyat yang digelar sebagai Raja Syair Nusantara. Baiklah, apa khabar Encik Roslan Madun? Alhamdulillah khabar baik. Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara saya? Dengar. Boleh. By data tadi tu ambil kat mana? Ambil di website roslanmadun.com. Oh, website tu bukan saya yang ni, admin bukan saya. Semua dalam website segala macam tu saya tak, bukan saya yang admin sebenarnya. Kadang tu saya tak baca, saya tak tahu pun. Tapi ada orang lah, ada orang handle. Okey lah, boleh lah tu. Aduh. Okey, baiklah. Kan maksudnya kalau nak yang terkini, nak cakap macam mana? Album saya dah ada, saya ingat dah ada berapa kan, kat 20 kot. Kena kira dulu banyak ah. Okey lah, tapi tak apalah, tak penting data tu, yang penting kongsian kita pada hari ni lah, insyaAllah saya bantu anak-anak semua. Okey, apa benda yang kita nak cakap ni? Kita santai je kan, jangan serius sangat, jangan saya risau. Tengok macam majlis apa, diraja je. Okey, saya guna handphone ni, saya tak dapat tengok semua orang, tapi saya tengok moderator ni, saya nampaklah handsome juga, ada komis ni kan. Handsome lah. Okey. Kita boleh dia macam ni tau. Saya belajar dengan Mak Saleh. Bila orang puji kita jangan kata tak adalah. Kita cakap terima kasih macam tu. Aduh. Terima kasih Tuan. Okey, baiklah Tuan. Boleh kita mulakan dengan soalan-soalan? Boleh. Ada polis dalam soal ya. Untuk apa ni? Untuk kajian lapangan kami untuk khusus bahasa Melayu Lestari yang mengkaji tentang aktivis lagu rakyat yang ada di Malaysia. Baiklah, soalan pertama dia berbunyi begini. Baiklah, semua orang tahu tentang Tuan iaitu seorang Raja Syair Nusantara yang bergiat aktif dalam seni budaya Melayu, terutamanya dalam lagu rakyat. Jadi persoalannya, apakah faktor pendorong Tuan untuk memulakan langkah dan terus kekal dalam perjalanan seni ini yang tak ramai orang sertai? Okey. Boleh dengar suara saya Boleh dengar Okey, boleh Tuan. Okey, baik. Macam ni. Saya ni daripada selepas saya habis sekolah rendah, saya kegemaran saya menyanyi. Masa di sekolah rendah pun, setiap lepas balik sekolah, sebelum balik keluar kelas, masa tu cikgu suruh menyanyi. Jadi saya menyanyilah apa saja yang saya ingat masa tu.
saya menghafal juga masa itu lagu-lagu Arab kan. Apa saja yang saya tahu lah. Sebab saya suka masa itu mendengar radio dan saya suka menyanyi. Itu asas dia. Kemudian bila saya keluar daripada sekolah rendah, anda semua tak lahir lagi lah. Ketika itu pop Ye ataupun lagu-lagu 60 ini sedang menguasai pesada seni tanah air. Walaupun dia berpusat di Singapura, tetapi dia menguasai pesada seni ketika itu ya. Sangat orang kata kalau sekarang lah kok dalam istilah sekarang viral lah kan. Dulu mana ada handphone. Tapi maksudnya semua orang di Malaysia, Singapura terutamanya, Indonesia, Brunei dan negara-negara serumpun ini sangat teruja dengan lagu-lagu 60-an, termasuklah saya. Jadi ketika itu saya menyanyi pakai seluar pendek pun lagi. Dan ketika itu hampir di setiap kampung ataupun paling tidak setiap bandar kecil dan besar lah, dia akan ada kumpulan gitar rancak yang dinamakan kugiran. Ketika nama dia kugiran. Yang bagi nama kugiran ni adalah hampir Ramli sebenarnya. Kugiran tu adalah kumpulan gitar rancak yang mana 3 gitar 1 drum. Itu basicnya. Tapi ada juga lah kumpulan yang menggunakan gambus. Ada juga menggunakan macam accordion dan sebagainya. Okey, saya menyanyi ketika itu. Menyanyi dengan tidak ada apa-apa tujuan melainkan suka. Kan tak adalah umur 14 15 tahun mana reti lagi pasapah ni. Kerja ni menyanyi je sebenarnya kan. Menyanyi orang kahwin dan sebagainya macam itulah. Alright. Kemudian bila saya dah saya belajar ketika itu, saya sambung belajar di sekolah Arab, sekolah agama lah. Benda itu tidak konsisten, maksudnya ada masa nak nyanyi lah kan. Jadi berselang-selang, jadi tidak konsisten. Kemudian bila saya keluar dari sekolah agama dan sebagainya, dah mula bekerja kan, dah berumah tangga. Saya berumah tangga awal, saya kahwin umur 18 kan, dahsyat 18 dah kahwin dah, sebab ramai peminat masa tu. Okey, jadi kegiatan menyanyi tu agak sudah tak ada. Bukan tak ada, maksudnya berkurangan. Sebab saya suka kepada, saya terlibat dalam sastra, menulis dan sebagainya. Saya jadi wartawan di peringkat awal kan. Okey. Kemudian ketika saya sebelum berhijrah ke Kuala Lumpur pada awal tahun 80-an itu, ya, ketika itu saya sudah mula menyanyi lagu rakyat. Juga ketika itu menyanyi tanpa apa-apa tujuan, saya suka lagu rakyat tu kan, sebab saya fikir sedap pula lagu rakyat ni. Saya guna rebana macam ni kan. Guna kompang dan saya menyanyi sampai ke jadi ketika sampai di KL, situ baru saya memikirkan ini Kuala Lumpur ni adalah kota persaingan dalam semua bidang, dalam bidang seni pun sama. Jadi bila saya sampai ke KL, ketika itu saya kena pilih kan, kegiatan saya ni saya kena pilih, nak menyanyi lagu rakyat ke nak nyanyi lagu apa dan sebagainya. Jadi masa di KL itu di tahun 80-an, awal 80-an itu, saya juga terlibat dalam banyak persembahan pentas kan dan sebagainya. Jadi ketika saya membuat persembahan dengan Allahyarham Tan Sri S.M. Salim, ya, dia adalah seorang insan seni yang mengingatkan saya. Saya tak ingatlah ayat apa dia ucap tu, tetapi pesan dia kepada saya, Roslan, dia kata, kamu kena teruskan bidang ini, maksudnya lagu rakyat ni, sebab dia kata tak ada orang yang berbuat seperti kamu. Maksudnya ketika itu memang tak ada. Jadi saya fikir ya juga kan. Okey, itu satu. Kemudian bila saya menyanyi lagi sekali di ketika itu Datuk Seri Hasmah Ahmad Ali, isteri kepada Perdana Menteri ketika itu ialah Mahathir kan. Begitu juga ada satu kata semangat yang saya tak ingat dah apa ucapan dia ketika itu, tapi maksudnya dia menghargai lagu rakyat itu begitu tinggi dan perlu diteruskan. Dan ketiga ialah seorang lagi tokoh sastra, Datuk Johan Jaafar. Ketika itu saya menyanyi di taksiat saya di Perpustakaan Negara. Jadi 3 orang ini memberi saya inspirasi supaya meneruskan lagu-lagu rakyat ini sebagai satu perjuangan lah maksudnya. Jadi saya fikir ketika itu ya juga kan. Lagipun kalau saya nak bersaing dengan lagu-lagu lain, sebagai contoh lagu pop, masa itu lagu 60-an dah tak ada dah di KL itu, pada awal 80-an itu sudah tak ada dah lagu pop Ye dah tak ada.
kalau saya nak bersaing dalam lagu-lagu pop, ketika itu Jamal Abdillah segala macam tengah popular, tak mungkinlah saya akan menonjol kerana pertama platform saya tak ada kan. Saya tak pergi kat TV dan sebagainya. Walaupun selepas itu saya mula menyanyi di TV, tapi lagu rakyat juga. Jadi di peringkat itu, kalau saya nak bersaing, dah tentu saya tak ada tempat. Jadi saya fikir bukan kerana nak bersaing sangat, tapi kerana galakkan daripada 3 tokoh ini, dan saya melihat bahawa lagu rakyat ketika itu tidak ada, dia memang tak ada tempat macam lagu-lagu pop. Tetapi di dalam majlis-majlis sastra atau majlis-majlis tertentu, dia menjadi sangat dominan. Maksudnya, saya akan menjadi guest lah kalau dalam majlis sastra, majlis-majlis yang agak lebih pada tradisional. Ketika itu saya mula merasakan bahawa, oh ya, lagu rakyat ini harus diperjuangkan. Harus diteruskan. Jadi di situlah mulanya saya merasakan bahawa lagu rakyat itu sebenarnya ada kesan yang besar terhadap masyarakat. Pertamanya kerana lagu rakyat itu sendiri adalah lagu rakyat, kepunyaan rakyat. Kedua, lagu rakyat itu sendiri ialah akar budaya kita yang telah dipopularkan atau menjadi fenomena di kalangan masyarakat kampung-kampung ketika itu. Jadi ketika itu saya mula memikirkan, oh ya, saya akan teruskan bidang ini sehinggalah saya merakamkan album. Hello, dengar tak suara? Saya tak dengar. Dengar. Mikrofon. Mungkin ada masalah kot. Dengar. Mikrofon. Kami tak dengar. Sekarang Kami dengar Doktor. siapa yang tak dengar? Dr. Maria tak dengar, tak kurang. Okay, saya tak guna ni lah. Saya guna biasa boleh? Boleh. Boleh dengar? Boleh. Boleh. Tapi saya pula lah tak boleh dengar semua. Okey. Jadinya di situlah saya mengambil keputusan untuk meneruskan bidang ini, lagu rakyat, dan saya meninggalkan lagu-lagu lain, itulah lagu pop dan sebagainya, walaupun saya boleh menyanyi lagu pop dan juga lagu-lagu lain. Itu dululah jawapan saya, panjang penuh. Boleh dengar suara saya? Alright. Boleh. Jelas. Okey. Soalan pensyarah Saiful. Oh, pensyarah Dr. Maria. Okey. Dia ada bersama kita ke tak ada ni? Ada. Ada. Turut serta. Tengok jap. Oh, okey. Alright. Okey, silakan. Baiklah, setelah mendengar perjalanan menjadi seorang penggiat seni dalam seni tradisional lagu rakyat, jadi apakah perspektif yang dari segi yang tuan nampak tapi yang mungkin orang-orang muda zaman sekarang tak nampak pada lagu rakyat pada hari ini, yang tuan rasa benda tu berharga untuk diteruskan? Okey, lagu rakyat ni pertama sekali kita jangan lihat pada lagunya sahaja. Saya nak sarankan kita cuba lihat pada liriknya, ya, pada liriknya. Lirik lagu-lagu rakyat ni sebenarnya dia mendokong aspirasi terutamanya dalam konteks sastra atau konteks budaya kita. Sebagai contohnya, kalau kita dengar lagu-lagu burung kenek-kenek kan, kalau dengar lagu burung kenek-kenek saya tu, semuanya adalah tentang nasihat, ya, tentang anak muda. Walaupun dia macam lagu anak-anak, kanak-kanak kan, tapi dia merupakan satu seolah-olah satu ialah satu bentuk nasihat yang berguna kepada generasi, pada anak-anak lah, yang boleh dipakai bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi juga kepada orang dewasa kalau kita tengok kan. Itu satu. Kemudian dalam lirik-lirik yang lain juga begitu kan. Jadi maksudnya lagu rakyat tu yang istimewanya pada liriknya sebenarnya. Liriknya sangat masyarakat, sangat maksudnya apa? Kena dengan aspirasi ataupun kehendak-kehendak nilai murni, untuk memancarkan nilai murni, untuk menggalakkan, memberi semangat kepada pendengar dia kan. Sebab lagu rakyat ni dalam lirik dia ada banyak tema. Pertama, tema dia adalah yang pastinya ialah tentang nasihat, itu satu, ya. Keduanya ialah tentang agama. Ada lagu-lagu rakyat yang bercerita tentang sifat-sifat terpuji Rasulullah, dan juga lagu-lagu yang mendorong kita kepada hal-hal berkaitan dengan agama, itu satu. Kemudian ada juga lagu rakyat yang bercerita tentang sejarah Melayu, sejarah kita kan. Jadi banyak dalam lagu rakyat tu
unsur-unsur pendidikan di situ. Saya nak sebut tadi unsur pendidikan dalam lagu rakyat melalui liriknya. Itu yang penting. Itu yang penting kan. Sebab itu lagu rakyat banyak menggunakan pantun-pantun, ya, pantun-pantun. Jadi pantun ini adalah dalam lagu rakyat itu, pantun itu kebanyakannya atau hampir semua pantun itu merupakan wacana nasihat yang berguna kepada masyarakat atau generasi. Itu yang saya lihat lah, ya. Okey. Okey, sangat Hai, mungkin Assalamualaikum. Cik Roslan, saya Dr. Maria, pensyarah mereka ni. Saya ingin tahu. Saya tak nampak gambar Dr. Maria ni. Tak ada gambar. Ya. Laptop saya ada masalah kamera sikit ni. Oh ya ke? Tak acik lah macam tu. Saya tertarik dengan lagu Ikan Patin. Jadi boleh ceritakan sikit tak bagaimana Tuan dapat ilham menulis lirik yang sebegitu cantik tentang ikan patin temeluh? Okey, macam ni. Prof kan? Prof lah, Profesor Madia. Okey, macam ni Prof. Dia masa tu saya memang di Temerloh tu saya tahun 2000 saya balik ke Temerloh setelah 20 tahun di KL. Semasa di Temerloh itu saya memang sangat giat dalam seni persembahan dan seni-seni yang lain, teater dan sebagainya. Ya, sangat aktif lah sepanjang 15 tahun sebelum saya balik semula ke KL 2014. Masa itu Menteri KKMM sekarang, Datuk Saifuddin Abdullah, adalah menteri, saya tak ingat dia jawatan dia menteri apa ketika itu, yang ada kaitan dengan satu daerah, satu produk, macam tu. Jadi ketika itu saya terfikirlah untuk menyanyi lagu Ikan Patin tu dengan mood lagu rakyat. Moodnya lagu rakyat sebenarnya kan. Tetapi oleh kerana setelah digubah muziknya agak contemporary sikit, sebab saya rakam itu di KL. Tapi lirik tu memang saya tulis kerana saya orang Temerloh dan saya sangat tahu tentang ikan patin tu bagaimana rupanya kan. Ikan patin ni sebenarnya orang mungkin melihat dari sudut sedapnya saja kan, mahal dan sedap. Sebenarnya ikan patin ni adalah ikan-ikan Sungai Pahang, ikan patin dan sebagainya. Kalau yang ikan yang dia macam ni tau. Ikan patin, ikan jelawat yang hidup di tengah-tengah sungai. Maksudnya di tengah arus sungai. Ikan-ikan ni dia meredah arus, dia menyongsong arus. Bila dia menyongsong arus, dia akan menjadi seekor ikan yang cantik. Yang cantik. Kalau ikan jelawat tu kita tengok sisiknya berkilau-kilau kan. Dan dia kenapa dia jadi mahal? Kerana dia adalah ikan yang kalau dalam konteks kita manusia ni, yang menyahut cabaran. Cabaran tu adalah arus yang deras itu. Itu sebab kenapa ikan patin, saya cerita sikit kenapa ikan patin tu yang ikan sangkar ni murah. Sebab sangkar tu dipelihara, kenapa ikan patin tu mahal? Yang saya sebut dalam lagu tu, yang ori tu mahal. Yang ori tu adalah yang ditangkap secara manual di tengah-tengah sungai. Itu bukan senang nak dapat. Jadi saya menuliskan patin tu dari sudut bagaimana ianya dapat ditangkap, dimakan, kenapa nilainya. Kerana saya memang orang Temerloh lah. Memang orang Temerloh. Jadi ilham itu timbul kerana tadi saya sebut tadi, kerana saya sebagai penggiat lagu rakyat, saya fikir saya pun perlu juga menghasilkan sebuah karya yang sesuai dengan kehendak kerajaan ketika itu. Setiap daerah ada satu produk. Satu daerah satu apa, saya ada sebut lagu. Saya tak ingat dah lagu tu, saya tak hafal lirik, jarang buat persembahan sebab saya buat persembahan dekat Temerloh je lah. Sebab lagu tu tak sesuai lah kalau untuk persembahan di Kuala Lumpur dan sebagainya kan. Macam tu. Macam tu lah doktor. Baik. Terima kasih. Penjelasan yang sungguh menarik. Bagaimana pula dengan lagu yang berakit tu? Berakit di Sungai Pahang pula? Okey. Lagu berakit pun sama. Ketika itu dia macam ni tau, berakit macam saya nak cerita pasal sejarah berakit Sungai Pahang ni. Ketika masa itu ada satu program di Jabatan Kebudayaan Negeri Pahang yang dihadiri oleh Esko Kebudayaan ketika itu Datuk Maznah, dan juga dihadiri oleh pengurusi Dewan Bahasa dan Pusaka ketika itu adalah Allahyarham Datuk Rahim Bakar. Saya membuat persembahan di dalam persembahan itu sebenarnya lagu Menghilir Sungai Pahang. Ketika turun daripada dewan itu, saya ada bersama-samalah mereka, kedua mereka dan VIP yang lain.
Allahyarham Datuk Rahim Bakar menyarankan kepada Datuk Maznah, dia kata kita buatlah satu ekspedisi berakit Sungai Pahang sebagai satu acara tahunan dan sebagainya, sebagai pelancong. Jadi maka selepas itu berlakulah program berakit Sungai Pahang itu, saya ingat berlangsung tak silap saya 4-5 tahun juga berterusan semasa Datuk Maznah jadi Exco. Dan lagu Mengilir Sungai Pahang itu adalah lagu tema dia, ya, dan saya sendiri pernah menyanyikan secara live dan sebagainya. Kemudian apabila lagu itu sudah dimainkan, dinyanyi bertahun-tahun dah, beberapa tahun, tahun terakhir tu saya terfikir, kenapa tak buat lagi satu lagu lain yang juga tentang berakit Sungai Pahang, tapi kita berakit Sungai Pahang. Maka timbullah idea, juga lagu rakyat itu, timbullah idea saya menulis sini katanya, berdasarkan pengalaman itu tadi, ya, kita berakit singgah di beberapa checkpoint dan bertemu masyarakat dan sebagainya. Jadi maka saya tulis lagu itu dan saya nyanyikan dalam bentuk lagu rakyat. Itu yang timbulnya lagu berakit Sungai Pahang tu. Jadi kalau versi asal yang sebelum dirakam itu, dia banyak lagi lirik tu disinggah di berbagai-bagai kampung kan. Dia macam tu. Dia lagu tu lebih kepada macam travelog dalam lagu sebenarnya. Itu sebab lagu rakyat ni macam ni. Dia sebab lagu rakyat ni dia mesti dia dekat dengan rakyat. Mesti maksud bercerita tentang rakyat. Dan lagu rakyat ni mesti mudah, dia tak ada banyak sangat dia tak ada kalau orang dengar sekali dulu orang boleh nyanyi sama-sama. Itu lagu rakyat. Sebab lagu rakyat dia tidak seperti lagu-lagu genre yang lain, ya. Susah nak di lagu rakyat ni adalah lagu kepada rakyat. Kalau macam lagu Rasa Sayang semua boleh nyanyi kan. Lagu Lemak Manis kan pun hampir semua boleh nyanyi. Itulah wajah lagu rakyat sebenarnya, ya. Kalau yang itu sebab kalau perasan lagu rakyat ni dia agak monotonous saja, dia tak ada chorus sangat kan, Kalau dengar 2-3 kali, kalau memang penyanyi, dia akan mudah dapat dan akan boleh menyanyi. Macam itulah Prof. Okey, terima kasih. Yang lain bagi soalan? Bella, ada tak kawan-kawan yang lain yang ada soalan untuk ditanya kepada? Okey, silakan. Okey, saya sebenarnya saya ada satu buku ni. Bukan buku, majalah ini ialah majalah yang diterbitkan oleh ketika itu Rahimudin Zahri sebagai editor, Allahyarham, di Istana Budaya. Tapi saya tak tahu majalah ini masih, saya rasa dah macam tak ada dah. Tapi saya ada beberapa kopi. Kalau perlu, sebab dalam ni sangat banyak saya bercerita tentang lagu rakyat, ya. Kalau perlu, saya langsung admin boleh jumpa saya ke macam mana ke, nak fotokopi ke, sebab saya boleh bagilah. Boleh. Dalam ni sebab memang interview tentang lagu rakyat itu sangat detail, ya, agak sedikit ilmiah lah dalam ini. Itu kalau nak lah. Yeah. Tapi masalahnya lagu-lagu rakyat ni saya tak ada lagi, sebab CD saya ni saya tak jual kat kedai. Saya mula rakam 2002 ni, saya tak pernah jual kat kedai CD saya sebenarnya. Saya jual kadang-kadang saya buat acara bengkel, masa itulah kalau ada orang nak beli pun kadang saya bagi. Jadi banyak album dah, kalau campur dengan puisi tradisional semua, lagu Gurindam, Seloka, Nazam semua, dah ada 20 album lah setakat inilah pada tahun 2002. Kalau pelajar-pelajar ada nak buat kajian, saya boleh bagi dalam bentuk, kena bagi pinjam lah kan, nak bagi. Tak ada kopi dah. Baik. Itu bagus tu. Berita baik. Okay. Baik, soalan lain. Silakan kita kongsi pengalaman, ya. Okey, baiklah. Saya ada satu soalan. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Encik sepanjang proses memperjuangkan lagu rakyat ni? Macam ni, tak adalah cabaran yang cabarannya ialah kena rajin. Maksudnya kena rajin mencari sumber. Sumber tu maksudnya cari jumpa orang tua-tua dulu kan. Orang tua-tua ni pula dia dah tak ingat dah lagu lirik-liriknya kan, lagu rakyat ni. Kadang-kadang dia nyanyi tu kita dapat melodinya saja, lirik yang tak sempurna. Itu sebab lagu-lagu saya banyak menulis lirik yang baru, ya. Yang baru ataupun lirik yang lama itu saya murnikan semula. Sebabnya pertama orang tua-tua ni pun dah hampir tak ada dah yang bolehnya. Saya ingat dah ada beberapa orang rujukan saya tu, mereka pun sudah meninggal. Ya, jadi cabarannya ialah untuk mendapatkan sumber lagu-lagu rakyat yang baru, bukan baru maksudnya yang tempat kita buat rujukan, ya, responden tu untuk mendapatkan. Itu sebabnya kebelakangan ni saya sudah tidak lagi membuat penyelidikan lagu rakyat, sebabnya saya rasa dah hampir tak ada lah kalau di persekitaran Kelapahang itu.
Melainkan di negeri-negeri lain masih ada, di Perak, masih ada. Tapi kena rajin. Cabarannya ialah masa dan tenaga dan wang ringgit lah, sebab saya buat benda ni pun tidak ada dana daripada mana-mana. Kita buat secara persendirian. Dan cabaran yang lainnya ialah untuk mencari sumber untuk merakamkan. Macam nak rakamkan satu album. Ni album pertama ni saya rakam ini mahal ketika itu. 30,000 lebih duitnya kena cari kan. Jadi kadang ada beberapa yang masih tersimpan sebagai rujuk simpanan saya dalam bentuk CD atau dalam pendrive dan sebagainya. Jadi benda itu cabarannya ialah macam mana saya nak rakamkan supaya benda ni sampai kepada masyarakat. Itu salah satu benda yang saya nampak yang agak sulit bagi saya, kerana saya tidak mendapat satu dana khusus yang banyak untuk menjadikan sebuah dokumentari. Terutama pada masa ini kita kena rakam, letak dalam YouTube dan sebagainya. Jadi itu cabaran. Cabaran yang lain saya fikir tak ada sangat. Tak ada, maksudnya dia cabarannya tidak seperti cabaran ekstrim gitu kan. Maksudnya cabarannya dalam bentuk untuk mendapatkan sumber, untuk mendapatkan lagu-lagu rakyat di daerah-daerah, di mana-mana yang kita rasa di situ ada sumbernya. Kan? Tapi saya fikir sekarang ni kalau di negeri Pahang tu saya rasa sudah hampir semuanya sudah ada lah kan. Cuma di negeri-negeri lain saya belum berjaya lagi untuk merakam album lagu-lagu rakyat di negeri macam kita ada banyak negeri lagi di Semenanjung. Kalau di Sabah itu lagilah banyak lagu rakyat ni, sebab bila saya berhubung dengan kawan-kawan di Sabah, etnik dia saja berapa kan. Lagu rakyat tu juga mewakili etnik sebenarnya kan? Jadi banyak sebenarnya. Cabarannya ialah perlu ada satu kalau dulu saya biasa buat persendirian. Saya fikir kalau ada satu kumpulan yang membuat penyelidikan tentang lagu rakyat ni, kemudian setelah kita memperolehnya, kita rakam semula dalam bentuk dalam format sama ada CD dan sebagainya, itu yang akan menjadi menarik lah. Ya. Bagaimana pula dengan pandangan Cik tentang cabaran terhadap lagu-lagu terkini, lagu-lagu hit atau lagu-lagu yang popular zaman kini? Ada tak mendorong Cik untuk rasa tercabar? Sebab yelah budak-budak lebih tertarik dengan lagu ini. Macam mana nak cakap lah? Dia bukan masalah tercabar tak tercabarnya sebenarnya. Saya percaya lagu rakyat juga kalau diberi satu pendekatan, ya, saya sebut macam mana, ada di contemporary kan, ya, di contemporary kan. Lagu rakyat juga boleh bersaing dengan lagu-lagu yang ada, sama ada reggae dan sebagainya. Okey. Cuma bagaimana usaha itu nak dijalankan. Ini maksudnya tak ada soal orang muda tak suka, orang masa kini tak suka, orang suka K-pop, tak ada soal itu. Itu semua genre lagu. Saya lihat generasi hari ini dia terbuka. Dia akan terima apa saja, ya, genre lagu itu termasuk lagu rakyat. Cuma bagaimana lagu rakyat itu nak diangkat, ya? Okey, saya nak ambil contoh, anak-anak pernah tengok tak Indonesian Idol yang minggu lepas? Indonesian Idol minggu lepas kan semua penyanyi peserta kena menyanyi lagu daerah. Ada yang menyanyi lagu Jawa, ada yang menyanyi lagu lagu pop, lagu ialah di belah-belah Papua dan sebagainya. Ada berbagai. Tapi setelah dia muziknya digubah begitu hebat, begitu sekali, ya. Ke 11 penyanyi itu pada minggu yang lepas pada saya luar biasa, luar biasa. Itu lagu rakyat lah, maksudnya lagu-lagu daerah masing-masing. Ada lagu kalau tengok tahulah kan, lagu berbagai-bagai bahasa, ya. Di Indonesia tu lebih banyak lagi, lebih banyak sampai ke ni. Jadi maksudnya kalau ada usaha seperti itu di sini, di Malaysia ni, ya, saya fikir dia lagu rakyat juga akan menjadi seperti begitu. Tapi oleh kerana saya pun tak tahu macam mana pandangan pengamal media ialah maksudnya pihak-pihak yang berwajib itu, saya tak tahu sejauh mana mereka melihat lagu rakyat ini. Adakah lagu rakyat ini tidak memberi apa-apa kesan atau macam mana, sehingga kita agak dipencilkan sedikit lah kan. Mungkin begitu. Yang lain ada soalan? Silakan.
Wafi. Bagaimana kita nak cipta lirik ya? Mungkin ada sedikit panduan ke untuk mencantikkan bahasa dalam lirik tu bagi lagu rakyat? Tetapi apa tu? Saya dah sebut tadi beberapa tema yang perlu diangkat, iaitu kanak-kanak, sejarah, agama dan sebagainya. Tapi semua lirik itu akan berunsur nasihat. Nasihat maksudnya ada pengajaran dekat situ, ada pendidikan dekat situ. Itu lagu rakyat. Dia kalau tak ada pendidikan dekat situ, tidak. Kalau sebagai contoh, beza sangat. Macam beza lagu era 60-an, lagu Pok Yai. Semua tentang percintaan, betul tak? Tentang perempuan, Fatimah lah, apa semua kan. Apa semua begitu. Itu beza. Lagu rakyat tidak. Lagu rakyat dia mesti ada unsur pendidikan. Itu yang saya nampak perbezaannya sangat jelas di situ dari segi liriknya kan. Macam melodinya tu tak apa, tak ada masalah. Itu sebab lagu-lagu macam lagu Rasa Sayang Hey dan sebagainya kan dia menggunakan pantun, berpantun kan. Cuma lagu saya, lagu Lemak Manis tu, itu sengajalah letak pantun berunsur cinta. Itulah satu-satunya pun lagu rakyat saya yang ada unsur cintanya. Tapi itu mah pantunnya pantun yang hebat yang saya pilih, 3 pantun itu kan. Tapi sebenarnya yang lain-lain lagu rakyat ni lebih kepada unsur pendidikan. Kalau mendengar lagu-lagu macam lagu Ton Teja, lagu kalau tengok dalam YouTube saya kan ada banyak lagu tu. Dia mesti ada unsur pendidikannya, ada apa yang tersirat je tu ada. Okey, apa lagi? Mari kita berbincang. Nak nyanyi tapi rebana ni bunyi tak sedap pagi ni. Dikena air. Indong, lagu indong, lagu indong. Anak dagang pergilah merantau membawa keris Lok 17 ai besilah di titik besilah di tinting dingasaplah kemian tunggal sebulan dagang menggalas lalu jejaknya ditikam mati juga setitik darah jatuhlah ke laut setahun ikan tidaklah bermain setitik darah jatuhlah ke darat semusim padi tidak menjadi indong lagu indong lagu indong. Okey, lagu tu sebenarnya nak cerita pasal betapa hebatnya keris tu. Kan, keris Melayu ni hebatnya. Saya pun baru lagi habis syuting tentang persenjataan Melayu ya dalam sebuah filem dokumentari bu. Jadi maksudnya lagu rakyat juga mengambil bahagian dalam nak menceritakan tentang kehebatan budaya Melayu dari segi persenjataan dan sebagainya. Kalau lagu tadi kan keris itu diasap dengan kemian tunggal ni kemian yang paling bagus lah kan. Lepas tu kalau dia tikam, maksudnya dia tikam kena tu sampai semusim padi tak menjadi. Kalau kat laut tu sampai setahun ikan tak main kat laut tu punya bisanya. Kan? Itu antara ciri-ciri lagu rakyat begitu. Dia menceritakan tentang kehebatan bangsa Melayu ataupun bangsa kita ni dalam beberapa aspek lah dari segi persenjataan dan sebagainya lah. Okey, soalan. Silakan. Baik, kita teruskan pada kawan-kawan yang ingin tanya soalan. Okey, kita beri jalan kepada Syarul dulu ya. Okey, maaf Afi sekejap. Terclash. Okey, Encik, sebenarnya saya sedang semester akhir menjalankan kajian tentang pengaplikasian lagu rakyat dalam pengajaran kanak-kanak. Jadi macam mana Encik rasa
tentang pandangan Cik tentang pengaplikasian lagu rakyat ni dalam pengajaran kanak-kanak, dan pandangan Cik terhadap kadang-kadang cikgu ni kita uh, kita tukar lirik tapi kita kekalkan irama tu. Untuk Okey. dalam pengajaran. Terima kasih. Okey, saya nak sebut begini, lagu rakyat ni sebenarnya tak ada masalah langsung kalau nak tukar lirik. Katalah dapat lagu apa-apa sajalah, lirik tu sesuaikan dengan apa yang pembelajaran pada hari itu. Sebab saya pun sendiri bila saya menyanyi lagu Lemak Manis sebagai contoh, saya tengok audiens saya juga. Kalau audiens itu ramai kanak-kanak, saya tak guna pantun yang rindu-rinduan semua tu. Kan? Sebab saya dah sebut lagu rakyat ni lirik tu yang penting. Itu satu. Keduanya memang naluri kanak-kanak dia suka kepada benda yang berbentuk nyanyian begitu, ya. Okey, sebagai contoh, lebih kurang dalam 400 tahun lah sebelum 400 tahun lalu lah, bagaimana nazam itu dicipta oleh seorang mufti di negeri Melaka. Dia sebenarnya nak mengajar tentang ilmu fiqh kepada anak-anak muda ataupun masyarakat ketika itu. Jadi pendekatan yang diambil oleh ahli agama ni, agamawan ini ataupun guru agama ini, jawatan dia tak silap saya ketika itu dia mufti ya, di Melaka. Dia menggunakan nazam sebagai alatnya adalah nazam, tetapi liriknya adalah tentang ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni termasuklah ilmu rukun Islam, rukun iman, rukun nikah, segala rukun. Itu maka lahirlah nazam yang di Melaka itu. Kalau dengar, kalau buat kajian, kita akan lahir nazam-nazam yang berbentuk begitu. Pengajaran ilmu fiqh yang dimudahkan melalui lagu-lagu ataupun nazam, ya. Itu sangat jelas di Melaka, kan. Sebagai contohnya, Allah Azza wa Jalla Tuhan kami minta ampun akan dosa kami. Yang pertama yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Dia akan bercerita tentang rukun iman, kemudian rukun Islam. Jadi orang yang mendengar pun dia asyik gitu kan. Jadi kalau kanak-kanak tentulah lebih pada saya kalau dengan kanak-kanak menggunakan lagu rakyat sebagai alat pengajaran itu, pada saya sangat menarik. Dan lirik tu cikgu boleh create sendiri sesuai dengan subjek pada hari itu. Tak ada masalah cikgu. Kalau nak guna lagu saya pun guna, silakan. Dan tulislah lirik yang sesuai dengan apa yang cikgu ataupun nak diajar kepada kanak-kanak ketika itu. Dan saya percaya kanak-kanak lebih buka mata, lebih rasa seronok kelas itu dengan melalui nyanyi itu. Ajak mereka menyanyi sekali. Dalam masa yang sama terangkan tentang apa benda subjek yang nak diajar. Pada saya begitulah. Cik, jelas. Baiklah, seterusnya kita persilakan Saudara Wafi untuk menanyakan soalan. Okay, Assalamualaikum Tuan. Ini merupakan satu penguatan untuk kami lah dapat berbicara dengan Tuan. Okey, yang macam mana yang Tuan telah ceritakan tadi mengenai cabaran kan, dan sebagainya. Saya ingin bertanyakan mengenai kejayaan yang sangat memberi kesan kepada Tuan secara peribadi lah sepanjang Tuan menjadi aktivis dalam bidang seni kita ni. Okey. Saya pernah mengadakan persembahan lagu rakyat ni sampai ke Fukuoka, Jepun, kemudian di Daejeon dan Seoul, Korea. Masa tu K-pop tak ada lagi tau. Kalau ada K-pop aku tak balik sini dah kot. Dan Kemboja dan sebagainya. Jadi negara-negara Asia, terutama kalau di Asia Tenggara kata gitu. Jadi maksudnya gini. Bila kita pergi kepada satu-satu festival bertaraf dunia, mereka tak nak pun dengar lagu-lagu pop kat kita sana. Dia nakkan lagu-lagu tradisional. Jadi bila kita mengangkat lagu-lagu tradisional dengan sendirinya, kita berjaya membawa lagu kita, budaya kita ke satu tingkat yang begitu tinggi. Ya. Jadi saya anggap persembahan-persembahan begitu satu kejayaan bukan peribadi, tapi satu kejayaan tentang lagu rakyat kita dinikmati dan diterima oleh audiens di taraf itu. Dan akhir-akhir ini saya banyak membuat persembahan di sekitar Brunei, Singapura dan Indonesia itu boleh katakan sangat banyak lah. Dan yang terbaru saya pernah diundang
ke Senayan. Senayan di Jakarta ni tahulah kan, kalau menyanyi di Senayan tu, dahsyat arak. Senayan ni adalah satu stage yang mana sangat luar biasa. Presiden pun datang. Jadi maksud saya gini, kejayaannya ialah lagu rakyat itu sendiri sebenarnya adalah satu elemen yang memungkinkan kita pergi jauh. Bukan saya peribadi lah, bukan saya peribadi. Ya. Kalau nak sebut kejayaan, tak ada kejayaan pun sebab saya tak ada masuk tandingan apa-apa. Dan lagu rakyat tu sekadar disiarkan di radio dan sebagainya. Tapi saya fikir ada satu hal, lagu rakyat ni membawa saya agak jauh daripada latar belakang hidup saya sendiri. Saya orang kampung dia sebenarnya, orang kampung dia. Tetapi dengan lagu rakyat ini, saudara-saudara atau anak-anak pun kenal saya pun kerana lagu rakyat lah. Tidak macam mana nak kenal saya kan. Saya tak ada apa-apa yang lain kan. Mungkinlah dari segi filem, drama TV itu soal yang lain. Tapi maksud saya, lagu rakyat itu sendiri boleh membawa sesiapa saja pengamalnya ke tahap yang lebih tinggi. Itu terserah kepada bagaimana kita menguruskan atau bagaimana kita meletakkan lagu rakyat itu di mana sebenarnya. Kan? Macam saya dalam banyak-banyak acara-acara, sama ada di dalam negeri, di luar negeri, kalau saya pergi mewakili negeri, memang saya akan nyanyi lagu rakyat atau puisi-puisi tradisional di syair, gurindam, sloka dan nazam. Dan ianya memberi satu impak yang menarik lah. Maksudnya memberi satu orang kata orang akan orang menghormati, suka, dan melalui itu kita maksudnya kita dikenali ya. Dikenali itu bukan maksudnya kita tu nak dikenali, maksudnya kerana elemen ini, kerana lagu rakyat itulah juga kita dapat berada di tahap-tahap yang tersebut lah, macam itulah lebih kurang ya. Kalau tanya kejayaan tu tak ada kejayaan apa pun, aku buat album 20 album, inilah kejayaan pun. Kalau nak deki kejayaan, tapi itu bukan kejayaan pun sebenarnya. Kejayaan bukan ukuran pada banyak jumlahnya kan, tetapi sejauh mana apa yang kita perjuangkan itu sampai kepada masyarakat dan ia dapat memberi sikit sebanyak sikit sebanyak sumbangan ke arah jati diri bangsa, nilai murni dan sebagainya lah. Ya, itu pandangan saya lah. Baik, Assalamualaikum. Saya nak tanya lagi, Cik Roslan. Boleh ceritakan pengalaman menerima anugerah Raja Syair Nusantara? Okey. Okey, saya dapat 2 anugerah di Indonesia sebenarnya. Anugerah Raja Syair Nusantara tu saya tak excited sangat sebenarnya sebab dia bukan anugerah daripada pihak kerajaan. Dia cuma anugerah daripada sebuah kumpulan yang dinamakan grup Yondolah ni. Yondolah ni dia macam seniman kelas seni Piramli. Mereka mewujudkan satu fan club lah katakan. Grup Yondolah tu macam fan club di sini. Tapi mereka punya ahli yang ramai. Indonesia ni sangat ramai. Sebab sekarang dalam media sosial dan mereka sangat grup dia ada. Ketika itu saya menghadiri satu acara di Bengkalis kan. Dan grup Yondolah ni mereka mengadakan setiap tahun acara di kota-kota yang mereka pilih. Tahun ini patutnya buat di Siak, tapi oleh kerana dah pandemik ini, COVID ni, kita tak dapat pergi. Saya dah pergi 2 kali, dah patutnya tahun ini di Siak. Jadi mereka mengiktiraf saya melalui acara tahunan itu. Ya. Iaitu Raja Syair Nusantara itu. Sebab setiap kali pergi memang saya akan bersyair dengan lirik-lirik tentang Yondolah. Yondolah ni seniman lah. Kalau di sana tu seniman dia sangat besar. Yondolah ni seniman besar di Sumatera, terutama di Bengkalis dan di sekitarnya. Tapi saya lebih rasa tersanjung bila Balai Pelestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Tanjung Pinang. Ya, maksudnya Balai Pelestarian Nilai Budaya itu macam Jabatan Kebudayaan sinilah, tapi HQ dia dekat Jakarta, ya, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bila dia mengiktiraf saya sebagai maestro syair. Maestro ini kalau di Indonesia dia tak boleh, dia akan beri pada satu genre itu seorang, dia tak akan beri banyak orang. Sebagai contohnya ada maestro pantun, maestro syair, maestro, ada beberapa yang lain genre dalam sastra dan seni budaya. Jadi yang itu saya rasa agak tersanjung dan saya rasa agak sedikit rasa terharu lah. Berbanding dengan Raja Syair Nusantara itu sebenarnya. Pak Raja Syair Nusantara, bukan saya tidak menghormati anugerah itu, Raja Syair Nusantara itu, tapi maestro syair yang dianugerah oleh Kerajaan Indonesia itu saya rasa itu satu anugerah yang
yang saya pun tak duga, dan saya rasa macam oh ada negara lain yang menghargai perjuangan kita dalam lagu rakyat dan puisi-puisi tradisional. Dan mungkin kerana itulah juga agaknya atas rekod-rekod itulah juga bila saya dilantik sebagai pensyarah tamu di Universiti Sumatera Utara. Dan baru lagi habis kuliahnya, kita pun kuliah online macam ni juga. ada 16 kuliahnya kan. Jadi saya masih, dan mungkin semester akan datang pun saya masih mengajar lagi untuk puisi Melayu tradisional lah. Jadi itu antara 3 anugerah yang diberikan oleh pihak Indonesia melalui, satu tadi saya sebut melalui grup, satu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan satu lagi melalui universiti lah. Tapi kesemua itu saya fikir kerana yang soalan tadi bahawa pertama lagu rakyat, syair dan puisi tradisional ni di sana pun tidak ada orang yang betul-betul memberi fokus tentang benda ni dari segi teori dan praktikalnya. Malah bila saya mengajar di Universiti Sumatera Utara, anak-anak di sana pun generasi baru, mereka tak tahu, ada yang tak tahu pun syair. Padahalnya syair yang saya ajar tu saya dapat pun di sekitar kehidupan mereka di Sumatera juga. Sebagai contohnya di Deli, di kalangan orang-orang tua di situ sebenarnya. Tapi oleh kerana mungkin tuntutan kehidupan itu atau anak-anak muda ni macam saya sebut tadi lah, mungkin mereka lebih terpengaruh dengan budaya-budaya ataupun genre-genre yang terbaru ni. Tak boleh salahkan mereka juga kerana kesan daripada media sosial, TV dan sebagainya sangat besar. Ya, kalau tidak ada usaha untuk mengangkat semula lagu-lagu rakyat, puisi-puisi tradisional dalam bentuk persembahan ini, mungkin dia akan hilang. Jadi itu antara inilah. Tapi terima kasihlah. Saya maksudnya bukanlah saya tidak seronok dengan anugerah itu, tapi saya rasa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan itu lebih berkesan ya. Malah saya kalau mengikut pegawainya, kalau saya ni rakyat Indonesia, sebenarnya saya ada allowance di sana setiap bulan. Tapi oleh kerana saya rakyat Malaysia, dia beri anugerah saja. Tidak membolehkan saya memperolehi allowance tersebut lah. Cuma ada persediaan, ada benda-benda lain yang diberilah, sebagai contohnya kemudahan tempat tinggal dan juga kenderaan kalau saya ke Tanjung Pinang. Macam itulah Prof. Okey, terima kasih perkongsian yang hebat. Bagaimana pula dengan peranan di USIM tu? Oh, USIM ni sebenarnya dia melalui sahabat saya di dalam tu, iaitu Encik Ismail. Sebenarnya Encik Ismail ni saya fikir dia sahabat saya dan juga mungkin dia meminati bidang ni. Dan saya dengar dia pun tengah buat PhD lah, Prof. PhD tentang lagu rakyat. Tapi dia mengambil, tak silap saya, bongai. Jadi mungkin kerana itulah juga USIM ini sangat dekat dengan saya dalam banyak kegiatan. Dan mereka memberi satu penghargaan lah juga pada satu penghargaan juga pada saya. Itu mungkin atas dasar itu ataupun kerana banyak sekali saya terlibat dengan kegiatan-kegiatan di USIM lah. Mungkin kerana itulah kot. Terima kasih. Baik, soalan lain? Silakan. Baiklah Encik, seperti Encik cakap sebentar tadi, lagu rakyat yang dibawakan oleh Encik sendiri amat mendapat sambutan yang menggalakkan sehingga ke peringkat antarabangsa lah, seperti di Jepun, di Indonesia. Jadi apa sebenarnya perkembangan terkini yang Encik sedang lakukan untuk pelestarian lagu rakyat ni lah, bagi memastikan sentiasa mendapat tempat dalam kalangan masyarakat? Okey, macam ni. Kita kena kreatif mempersembahkan sumber yang kita peroleh. Sebagai contoh lagu rakyat ataupun puisi tradisional yang saya dapat daripada orang tua ni, dia sebenarnya tak ada apa pun. Kan, muzik tak ada apa, tak ada, kalau kita dengar pun Allah macam tu je. Tetapi bila kita dapat, kita ada hak ataupun kita perlu kreatifkan untuk mempersembahkan kepada masyarakat, kepada audiens. Kalau kita dengar lagu Seloka Pak Kadok dalam YouTube, seperti yang disebut oleh pengacara tadi, memang betul dia menduduki carta hit gegar dekat setahun. Daripada 24 lagu, dia mula di tangga ke-24, dia melompat sampai ke tangga ke-6. Dia tak pernah jadi juara lah dalam carta. Tetapi dalam tak silap saya dalam 6 terbaik itu sangat lama duduk di situ, lagu Seloka Pak Kadok.
Kerana apa? Kerana lagu itu saya buat semula musiknya, saya buat arrangement musiknya semula. Yang buat muzik tu Moha ni pemain seruling yang hebat lah di Malaysia ni. Jadi kita arrange semula lagu tu dalam bentuk dan kita contemporary-kan persembahannya. Ya, jadi dia menjadilah sebuah lagu rakyat, ya, lagu rakyat yang begitu rupa. Maka lagu itu saya rasa mungkin kalau tengok YouTube semua orang tahu tentang lagu tu. Malah saya boleh kepada inovasi tu. Maksudnya bila kita mendapat sesuatu sumber lagu rakyat atau apa sajalah, sebab lagu-lagu rakyat ni dia memang memang dia tak dia yang kita dengar atau yang dalam YouTube dan sebagainya itu setelah saya memberi inovasi atau setelah dikreatifkan. Jadi maksudnya kita kena kreatif lah untuk mempersembahkan kepada audiens dan mengikut kehendak-kehendak semasa. Dia akan menjadi kegemaran ramai lah. Itu yang saya nampak kena begitu. Okey, baik, terima kasih Encik. Jelas. Okey. Baik, saya ada soalan Tuan Roslan Madun. Apa pendapat Tuan sekira dalam hari ni, trend lagu hari ni kan, dicampurkan dengan rap, dicampurkan dengan macam-macam lah lagu rakyat dah jadi cacah merbah. Adakah itu wajar atau rasanya bagaimana? Okey. Yang ni juga saya pernah berbincang di Aswara Sana Baru ni, ada satu pertandingan gurindam yang dirapkan. Dan saya juga pernah buat satu provokasi di Facebook saya, lagu rakyat yang dirapkan. Jadi pro dan kontra tu sangat banyak, ya. Yang kontra, yang marah pun ada, tapi banyak yang pro-nya. Saya rasa begini. Kita pertama sekali kita tidak boleh menolak teknologi. Teknologi itu termasuklah juga bentuk-bentuk gaya baru persembahan, rap dan sebagainya. Saya anggap itu sebagai satu teknologi. Kalau kita menolak teknologi itu akan terus datang kepada kita. Jadi lagu-lagu rakyat dan juga puisi tradisional ini harus bersama-sama dalam teknologi itu. Maksud dalam kita nak sebut apa? Dia tak boleh tinggal jauh ke belakang. Sebagai contoh, kalau memang rap itu sesuatu yang memang sangat disukai oleh seluruh dunia atau di sini, pada saya tak ada masalah pun kita gunakan rap itu untuk sama ada menopang populariti rap itu, supaya lagu rakyat itu akan berdiri sama tinggi atau apa saja istilahnya. Ya, sebagai contoh. Sebab kalau kita menolak teknologi, menolak benda-benda ni, maknanya lagu rakyat itu akan tinggal dalam kurungan dia je, dia tak ke mana-mana. Tetapi perlu ada satu maksudnya anak-anak muda generasi perlu tahu asal usul ataupun wajah lagu rakyat itu yang sebenar. Dia tak boleh, kalau dia tak tahu, maksudnya kalau orang katalah dia buat persembahan lagu rakyat ni, katalah di Amerika sebagai contoh dengan wajah baru menggunakan rap dan sebagainya. Bila orang tanya balik lagu rakyat ni asal usulnya apa, tak boleh jawab. Boleh tak bagi saya tunjukkan saya lagu rakyat yang tradisionalnya pun tak boleh buat persembahan. Itu ada masalah. Tetapi kalau kita tahu tentang asal usul lagu rakyat, tradisinya macam mana dan sebagainya, tetapi bila kita buat persembahan tu, persembahan telah diberi inovasi. Pada saya itu tak masalah. Sebab apa? Kita ada jawapan kepada semua soalan. Kenapa kita berinovasi pun kita ada jawapan. Okey, sebagai contoh, saya pergi ke Tanjung Pinang kat Batam. Saya melihat sekumpulan anak muda, kumpulan gitar rancak ni, rap ni, maksudnya kumpulan sebuah kumpulan muzik anak muda. Mereka menyanyi dengan sangat agresif, tetapi menggunakan liriknya gurindam. Jadi kalau menghalang mereka ini, maksud perkembangan gurindam itu dia akan terus kekal dalam bentuk tradisinya saja. Ya? Jadi saya berlapang dada sekiranya anak-anak muda untuk menggunakan kaedah-kaedah yang sebut tadi, rap atau dan sebagainya itu, untuk mengangkat lagu rakyat ini. Tetapi anak-anak muda atau anak-anak sekalian di dalam grup ini kena tahu juga yang tradisinya supaya kita tak sesat, kan? Kita tak sesat. Tak sesat itu maksud saya, kalau ada hujah-hujah kepada kita, ada persoalan-persoalan atau orang marah, kita ada jawapan yang kita tersendiri.
Sebab apa? Kita pada saya semua genre rap dan sebagainya, kenapa mereka mewujudkan rap? Kita kena faham kenapa rap? Kenapa blues? Kadang-kadang bila kita tak tahu sejarah blues, kita macam kita menganggap negatif. Blues ni ialah satu kaedah atau genre muzik orang-orang hitam Amerika memprotes presiden dia. Dia tak boleh protes secara terang-terang, mungkin kena hukum, tetapi mereka menggunakan muzik melalui blues. Mereka menggunakan muzik dan meletakkan lirik-lirik yang memprotes presiden mereka. Jadi maksudnya blues itu adalah alat saja. Jadi maksud saya dari sini, mungkin rap itu alat saja, tetapi liriknya kita masih kekalkan dengan nilai pendidikan dan sebagainya. Malah kita pun pernah dengar rap bagaimana orang-orang negro Amerika atau orang hitam Amerika menggunakan rap, tetapi rupanya lirik dan tu adalah tentang Islam, tentang dakwah Islamiah. Saya pernah dengar. Jadi maksud saya gini, kita jangan terlalu rigid dengan bentuk itu, ya, rap dan sebagainya. Tapi kita kena tahu kalau kita nak rap, kalau lagu rakyat ni untuk apa? Itu kena tahu dulu, ya. Jangan sengaja nak rap kerana kita suka rap. Tak boleh begitu. Kita kena tahu. Saya ingat itu pandangan saya lah, Prof. Baik, terima kasih. Sangat bernas. Ada soalan lagi? Okey, baiklah, saya majlis buka dengan soalan daripada peserta. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kebetulan tadi Encik ada kata berkaitan dengan syair kan. Saya pun pernah dengar syair daripada Cik sini lah. Banyak syair yang Cik dendangkan kan. Dan saya nak tanya macam mana Cik boleh masuk dalam bidang syair, sebab tadi kita ceritakan kebanyakan tentang lagu rakyat dan kebetulan kita punya program pun kita benci rakyat. Lepas tu saya nak tahu satu lagi pasal bagaimana pelaksanaan syair itu sendiri dekat Nusantara. Apakah sama macam di Malaysia? Okey, sebelum tu saya nak beritahu, saya pernah mengarahkan 13 episod Senandung Rakyat. Senandung Rakyat ni maksudnya lagu-lagu rakyat di tempat-tempat tersebut lah. Ya. Di Malaysia masa itu saya menjelajah sampai Indonesia, Brunei. Di Indonesia saya rakam di Pekanbaru, di Dumai, ada empat tempat lah di Indonesia, di sekitar Sumatera. Kemudian di Malaysia saya pilih 4 juga negeri, tak silap saya, Perak dan sebagainya, saya dah lupa dah. Lepas tu di Brunei dia juga, di Sabah dan Sarawak. Semua itu adalah dalam program itu diangkat lagu-lagu rakyat di tempat tersebut, ya. Itu satu. Tapi itu dah tak ada dah tahun lepas dah siap 13 episod. Pada waktu ini 2:30 petang ni melalui saluran berita RTM. Saya ingat sudah episod ke-5 ke atau ke-6, saya buat lagi satu program TV, tajuk dia Puisi Nusantara. Di dalam tu ada syair, gurindam, sloka, nazam dan sebagainya. Ya, dan petang ni adalah topik dia adalah syair. Ya, syair ni jadi ada ulasan, ada contoh syair dan sebagainya. Maksudnya setiap hari Jumaat 2:30 petang selepas di saluran berita Puisi Nusantara itu akan disiarkan. Jadi dua benda ini adalah salah satu usaha saya untuk mengangkat lagu-lagu rakyat dan juga puisi-puisi Melayu tradisional, puisi tradisional. Kemudian bila kita sebut puisi tradisional, anak-anak kena faham bahawa dalam puisi tradisional tu termasuk lagu rakyat, syair, gurindam, sloka, nazam, ada 30 lebih kalau nak dijenis-jeniskan, ya. Tapi yang popularnya adalah pantun, syair, gurindam, sloka, nazam, itu dah yang popular, ya. Yang dalam puisi Nusantara pun saya pilih 13 sahaja, ya. Ada lagi lebih daripada itu sebenarnya. Jadi maksudnya saya dah usahakan benda ini dalam bentuk yang boleh ditonton melalui TV, ada TV, ya. Jadi anak-anak kalau nak tengok tentang syair petang ni ada dalam pukul 2:30. Jadi itu saya nak sebutkan dulu. Lepas tu kenapa syair? Kenapa syair? Saya kata. Saya nak sebut macam ni lah. Saya pergi menyelidik syair ni sampai ke akar dia. Rupa-rupanya syair ni sebenarnya adalah satu bentuk munajat kepada Allah SWT sebelum masuk waktu solat. Ya, kalau pergi sampai ke Sumatera, saya pergi ke Basilan. Basilan ni ada satu pesantren dia masih mengamalkan syair dalam majlis-majlis kerajaan. Dia bermula dengan syair dulu. Kemudian kalau kita pergi ke sebelah Langkat, sebelah Stabak dan sebagainya, syair ni digunakan untuk munajat. Munajat ni maksudnya
sebelum masuk waktu solat, sebelum azan tu mereka bersyair dulu tapi dalam bahasa Arab. Jadi maksud itu asal usul syair. Syair itu rupanya adalah tentang munajat kepada Allah Taala. Sebab itu syair-syair terawal kalau kita tengok ditulis oleh Hamzah Fansuri tentang syair perahu. Syair perahu ni adalah tentang ilmu tauhid sebenarnya kalau baca balik kan, bukan tentang perahu, perjalanan hidup manusia untuk menuju akhirat kan. Dan itu juga adalah syair-syair karangan Raja Haji. Semua syair-syair awalan yang ditulis semua ke arah bukan ke arah, semua tentang ilmu tauhid, agak sufi sifatnya. Dan masih diamankan oleh sebahagian masyarakat Melayu. Kalau di Sumatera tu kita Melayu sebenarnya. Kalau pergi sana jangan cakap Indonesia, cakap Malaysia. Semua Melayu sebenarnya. Jadi di situlah kenapa saya berdiri sampai sekarang saya memperjuangkan syair. Syair tu saya nak sebut adalah itu adalah akar kita sebenarnya. Akar kita ya. Itu sebab dalam syair kalau kita tengok semua syair tapi ada beberapa juga syair yang tidak berterus terang macam syair burung pungguk kan. Syair burung pungguk itu tentang kisah darjat kan antara jadi syair itu sebenarnya membina jati diri, membina kekuatan dalaman kita, malah syair itu sebahagiannya yang saya sebut syair sufi itu untuk membina tauhid kita kepada Allah Taala. Itu sebab saya sampai sekarang kenapa saya berdiri betul tentang syair ini. Cuma dalam konteks kita di sini saya pun selalu saran juga kepada Dewan Wasiat dan Pustaka. Atau ini kita dah bermula untuk, saya dah sebut, saya baru berbincang dengan Dewan Wasiat dan Pustaka, kena tambah lagi irama-irama untuk dipertandingkan. Sebagai contohnya, lepas-lepas itu mereka mengambil irama daripada CD saya, 8 irama saja, tapi tahun ini saya kata kita tambah menjadi pertandingan dulu ya, digunakan CD ini. Dalam CD ini ada irama ini digunakan untuk pertandingan sebelum inilah. Ya, dah 5-6 tahun lah. Tapi saya juga telah merakam juga syair ada CD ini ya. Jadi tahun ini saya dah minta Dewan Wasiat dan Pustaka supaya memperbanyakkan lagi irama. Jadi kita dah pilih 16 irama syair dengan 16 teks yang baru. Jadi maksud saya tadi gini, syair itu adalah akar kita. Akar kita. Ya, walaupun di sebelah langkat dan sebagainya, tapi sebenarnya itu masih dalam lingkungan Melayu. Melayu ni kan besar dulu. Melayu ni bukannya di sini saja. Sebelum Belanda, sebelum Portugis, sebelum membuat persepadanan ini, Melayu itu kan, alam Melayu itu kan sampai ke selatan Filipina kan. Dunia Melayu itu besar. Jadi itu pasal di Sumatera tu adalah Melayu sebenarnya. Kalau kita pergi ke Sumatera, kalau kita pergi ke Langkat, ada kampung Perlis, ada kampung Pahang dan sebagainya, sampai Daik Lingga ada kampung Pahang. Jadi Melayu itu sangat besar. Jadi kalau anak-anak nak kalau kita lupakan sejenak persempadanan negara, kita lupakan nama Malaysia, Indonesia segala macam tu, kita sebut alam Melayu, kita akan dapat alam Melayu sangat luas. Itu sebab syair-syair di sini, lagu rakyat di sini dengan di sana hampir sama. Kan? Kalau dengar balik lagu-lagu apa tu, ada satu lagu itu dinyanyi oleh penyanyi Indonesia. Sebenarnya dekat sini. Kan? Perhijrahan beberapa sejarah itu membawa sekali budaya ini. Okey, setakat itulah soalan. Ke saya menjawab soalan tadi tak? Sangat menjawab. Jawab. Kan? Dia sebenarnya kalau nak bincang ni, Prof, panjang sebenarnya. Bagaimana, kenapa lagu ini ada di Langkat, kenapa lagu ni ada di Terengganu, kenapa lagu Terengganu ada di Aceh. Sebenarnya dia, bila saya buat kembara syair saya, dia macam ni, kita ada penghijrahan beberapa saya nak sebut macam ni lah. Sebagai contohnya, bila Puteri Kamalia dibawa ke Aceh dengan beberapa lagi ribuannya ke sana, maka budaya negeri Pahang tu termasuk lagu-lagunya juga ada di Aceh. Dan bila Tengku Mariam Pahang berkahwin dengan Sultan Zainal Abidin ketiga Terengganu, lagu-lagu di Pahang ni ada di Terengganu. Itu sebab lagu-lagu Terengganu itu sebenarnya cuma bila dinyanyikan semula loratnya saja berbeza. Sebagai contohnya lorat Terengganu, dia lorat Terengganu lah. Tapi lagu tu ada di Pahang. Saya dah jumpa lagu tu di Raub, tapi dah dinyanyikan oleh Hafsah Jusoh di Terengganu. Sebab itu menunjukkan bahawa ketika dulu bila penghijrahan beramai-ramai itu, terutama di Raja, mereka membawa segala cerdik pandai ni. Bidawanda muziknya itu sebab gamelan satu ketika dulu sangat popular di Terengganu. Padahal gamelan itu datang daripada Lingga ke Pahang dulu sebenarnya. Dia macam tu. Itu sebab dunia Melayu tu dia begitu besar sekali. Sebab bila saya pergi ke Daik Lingga ni jauh ya. Kalau anak-anak pernah pergi, akan pergi satu ketika, Daik Lingga ni adalah pulau. Dia pulau Lingga, dia Daik ni. Pernah dengar pantun Pulau Penanjau ke Tengah Gunung Daik bercabang 3 kan? Sebenarnya pantun tu adalah
betul. Sebab bila kita berlayar daripada Tanjung Pinang ke Daik Lingga dalam berapa jam, 5 jam lebih nak sampai ke pelabuhan Daik Lingga itu, kita akan nampak satu pulau Pandan di belah kanan jauh ke tengah laut. Sedangkan pulau-pulau yang lain di sebelah kiri kita, beratus-ratus pulau di sebelah kiri kita ni. Orang kata berderet-deret lah pulau, daripada begitu banyak pulau, 29 pulau ada penghuni, yang lain tu tak ada penghuni, pulau kosong. Dan Pulau Pandan tu di tengah-tengah, dia seorang-seorang dekat tengah, tapi cantik. Itu dia. Dan bila kita tengok di sebelah kiri kita dah nampak Gunung Daik yang bercabang 3 itu. Jadi Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Itu pembayang maksud pantun yang tentang geografi yang betul, sebenarnya bukan direka-reka. Itu sebab dalam menghasilkan pantun, saya melagak sikitlah doktor. Dalam menghasilkan pantun ni kita tak boleh nak saja, kita tak boleh saja nak letak pulau itu pulau ini pada pulau itu tak wujud. Itu kerana kita nakkan rima sama, kita pun tulislah sampai ke pulau angsa, tempat bermain pada pulau angsa tu tak ada sebagai contoh. Tak boleh. Sebab dia pantun tu adalah kebenaran intelektual Melayu. Jadi maksud saya tadi, saya nak kaitkan balik dengan lagu rakyat dan sebagainya, saya perolehi juga syair dan lagu rakyat di Daik Lingga. Bagaimana sebabnya Daik Lingga dengan Pahang tu ada kaitan, sebab kerajaan Pahang tu, sultan-sultan ni datang dari Daik Lingga. Ya, itu sebab bila sultan terakhir tu mangkat, oleh kerana pengganti daripada Daik Lingga tu tak sampai-sampai, maka Pahang itu diperintah oleh bendahara sampailah seterusnya. Okey, kita melagak sejarah lah sikit. Okey, silakan. Sungguh menarik ya penjelasan tadi. Maknanya dalam membuat pembayang maksud untuk pantun, kita kena ambil kira jugalah faktor persekitaran dan kebenaran tu, ya? Ya, dia ada 3, Prof. Pertama, mestilah persekitaran yang logik. Maksud persekitaran kalau kita menggunakan nama tempat kan. Sebagai contohnya dari Melaka pergi ke Perlis kan. Dia tak boleh singgah di Pahang membeli durian. Mana boleh daripada Melaka nak corner ke Pahang balik. Melaka highway dia terus lah. Kalau singgah di Ipoh, betul. Sebagai contoh. Ataupun kalau kita nak letak nama-nama tempat, nama tempat tu mesti tempat tu kena ada. Dia jangan pakai reka-reka je. Kalau dia tak boleh kerana nakkan rima, kita pun letaklah. Sebagai contohnya, Pulau Manis tempat bermain. Pulau Manis tu ada ke tak ada? Kalau memang ada, okey. Dia kena berkait-kait, dia tak boleh. Pantun dia kena begitu. Dan keduanya dia persekitaran yang logik tu maksudnya geografi tempat. Andaian yang menasabah. Andaian menasabah ni dia kena buat andaian yang menasabah lah, dia tak boleh pakai sebab rima, kita pun buatlah andaian. Sebagai contoh lah ada satu pantun. Dari Melaka ke Kuala Lumpur menembak rusa bertelur talu. Mana ada rusanya pergi jalan tu. Kan? Sebagai contoh. Kerana dia nak dengan lu tu dia buat gitu. Jadi maksud tak boleh buat pantun sengaja nak buat. Kan? Dia tak boleh. Dan orang menembak rusa tak ada bertelur talu. Menembak rusa dia kena sekali tembak je. Tam. Kena tak kena, dia tak boleh tembak lagi dah. Sebab rusa ni dah ada satu, orang kata dia satu aura dia kan, dia tak boleh. Selalunya gitu. Jadi kita kena tahu budaya itu kan, budaya itu. Dan itu tentang andaian kena munasabah. Ya, dan dalam pantun mesti kena, dalam pembayang mesti ada unsur pendidikan. Ya, pendidikan. Sebagai contohnya, pisang mah bawa belayar, masak sebiji di atas peti, utang mah boleh dibayar, utang budi bawa mati. Dalam pisang mah bawa belayar tu, apa dia unsur pendidikan? Di situ ada ilmu pelayaran, ilmu perubatan, budaya Melayu. Ya. Sebab pisang mah ni bila dibuat belayar, dia letak atas peti. Peti ni memang betul. Sebabnya orang dulu dia tak pakai beg macam kita. Beg pakaian orang dulu memang buat daripada peti. Kalau tengok boleh dalam gambar, cuba Google, memang peti. Memang letak atas peti. Dan pisang mah ni dia tidak masak standar sekali. Dia akan masak sikit-sikit. Kalau dia belayar tu 3 hari atau 4 hari, dia bolehlah makan pisang tu. Besok masak sikit lagi, makan lagi kan. Kemudian pisang mas ni dia ubat mabuk laut. Tu kalau dia bawa pisang mas. Dia tu ilmu, saya kata ilmu perubatan ada. Kan? Ilmu pelayarannya kan. Pisang mas buat belayar, masak sebiji dan peti. Jadi dalam pembayang pisang mas buat belayar tu banyak unsur-unsur pendidikan kat situ. Kan? Jadi pantun Melayu seelok-elok sebaiknya ada 3 unsur tu. Pertama dalam pembayang dia ada unsur pendidikan. Ada kalau nak cerita pembayang tu tentang tempat, persekitarannya mesti logik. Macam tadi Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik Jabang 3. Persekitarannya memang begitu. Dia laluan itu Pulau Pandan di tengah, dia ada Gunung Daik nampak sebelah kiri. Dan juga dia kena andaian yang menasabah. Andaian tu kena menasabah. Jadi tak bolehlah nak buat pantun sayang teruna memikat nyonya di waktu pagi kan.
pantun tu mungkin betul, rima dia betul, semua betul, tetapi buat apa pula anak muda duit kau lah teruna kau nak memikat nyonya, pikatlah sama-sama anak dara kan. Lepas tu pergi memikat pula waktu pagi. Pagi kan orang lepas apa hal pula waktu pagi orang pergi sekolah, Jadi kan benda tu andaian dia tu tak berapa menasabah kan. Tetapi pantunnya betul. Macam tu doktor. Jadi itulah pantun sebab itu pantun ni dipanggil keintelektualan Melayu. Jadi kita kena ke arah itulah. Dia masalahnya pantun ni masa berbalap pantun, nak spontan tu susah. Okey. Terima kasih. Penerangan yang sangat baik ya. Sebab pelajar saya ni pun nak kena cerita pantun ni. Nak tulis lirik. Kita buatlah kelas pantun. Saya datanglah. Wah, ini tawaran yang lumayan ni. Bagus ni. Saya bagi free je, tak payah bayar pun. Menarik tau, kalau pantun ni kita boleh cerita banyak sangat elemen-elemen yang perlu kita ketahui dalam pantun ni. Tentang pembayang dan sebagainya, rima semua kan. Saya ada lagi satu soalan tentang mencipta pantun ni. Rima berselang itu satu keperluan ke atau boleh yang CP-CP je kan? Kadang ada juga rima yang tak berapa nak tepat kan? Okey doktor, dia berbeza dengan syair doktor. Pantun memadailah dengan rima dia tu asalkan bunyi dia hampir sama. Ejaan tak perlu sama pun tak apa. Dan boleh saja pantun itu rima hujung tu memang kena ada. Rima tengah tu juga boleh dimaafkan kalau salah satu barisnya tak ada rima tengah tak sama. Saya dah lupa ada satu pantun yang sangat menarik yang rima tengah dia tak sama pun. Tetapi pantun tu pantun yang kita anggap sebagai pantun terbaik lah. Ya. Sebab pantun lebih mementingkan isinya bukan rimanya. Kalau syair dia kena sama rima dia, sama bunyi dan sama ejaan. Itu kita bercerita tentang syair nantilah kenapa. Saya ada hujah saya kenapa begitu. Pantun tak. Kalau kita tengok pantun-pantun klasik pun, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. JAR dengan GAR kan lain bunyinya. Tapi ada R di hujung dia. Kan? Kan? Jadi tidak salah kalau menulis pantun, rima tengah dengan hujung tu asalkan bunyinya hampir sama. Itu yang penting dulu. Ya. Sebab ada sama, ada an sikit, dia tak dah okey. Tapi isinya penting dan pembayarannya juga macam saya sebut tadilah berdasarkan pada 3 perkara itu dia tak boleh pembayaran tu sebaiknya baris pertama baris kedua tu dia ada kaitan, ya. Dia ada kaitan. Sebab sebagai contohnya kita ambil pantun klasik buah lansat kuning mencelah senduduk tidak berbunga lagi. Kenapa pula buah lansat kuning mencelah? Sebenarnya kalau ikut musim, ini musim buah, ketika buah lansat sedang kuning di dahan, kalau kita pergi tengok senduduk memang tak berbunga. Itu hukum alam sebenarnya. Tapi oleh kerana kita tidak meneliti mungkin kita tak tahu. Bukan pantun itu sengaja ditulis begitu. Memang ketika buah lansat kuning mencelah senduduk tak berbunga. Jadi itu hukum alam. Jadi bagaimana orang dulu menulis pantun berdasarkan ilmu yang betul. Kan? Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Pantun ini sangat cantik kerana pembayangnya mengesahkan tentang darjat, isinya juga tentang darjat. Sebagai contoh, buah langsat makanan manusia, sedangkan senuduk makanan haiwan. Begitu juga gading ni benda yang mahal, sedangkan tanduk ni benda yang murah. Jadi pembayang dengan isinya sangat cantik berkaitnya ialah tentang temuan tentang darjat. Itu saya kata pantun ni kalau kita bincang sangat menarik kan. Begitu juga tentang pantun pucuk pauh di 5 batu anak 9 di tapak tangan. Banyak orang memberi tafsiran tentang pantun ini. Saya tak nafikan semua itu, tapi hasil jadi penyelidikan saya dia begini. Pucuk pauh dengan pucuk di 5 batu tu nama pokok, ya. Pucuk pauh dengan pucuk pokok di 5 batu, kalau diramas, ambil tu diramas gini, dia akan jadi ubat disengat ikan semilang. Itu sebab pucuk pauh di 5 batu, anak 9 di tapak tangan tu, makna dia berkait. Maksudnya dia jadi ubat kepada kalau kita kena sengat ikan semilang, ambil pucuk pauh dengan pucuk di 5 batu tu diramas. Jadi bayangkan di dalam pembayaran saya sebut tadi ada ilmu pendidikan. Ilmu ni perubatan lah kat situ.
Yes. Kan? Sudah walaupun jauh beribu batu, hilang di mata di hati jangan. Ini menceritakan tentang ubat. Tadi kan dia mengubat tentang sakit dicucuk di ke-9 itu sakit yang dilihat. Sakit dalam hati kerana rindu tu kan itu sakit juga kan. Jadi dua pembayaran dengan isinya tentang kesakitan, dua kesakitan yang boleh tapi tetap sakit. Satu sakit yang normal ni, satu sakit kerana menahan rindu kan. Walaupun jauh beribu batu, hilang di mata di hati jangan. Cantik tak doktor? Betul tu. Oh, sangat cantik. Kan. Banyak lagi lah yang lain kita boleh bincang nanti. Kelas lain lah kita buat. Baik. Terima kasih atas perkongsian. Baik, yang lain-lain ada soalan? Saya nak tanya lagi lah. Okey. Kebetulan kita pasal pantun ni kan. Saya dan kawan-kawan kumpulan ni ada masukkan satu lagu Gurinam Jiwa. Gurinam Jiwa tu kita tahu lirik-lirik ni pun berasaskan pantun. Jadi saya nak untuk analisis sama ada betul ke tidak, mana ada lompong ke mana tu. Ini pun untuk kajian kami sebenarnya. Tidak akan saya share. Okey, soalannya apa? Saya tak apa. Lirik tu saya tahu. Lirik ni kami hasilkan sendiri. Lirik pantun ni. Oh, maksudnya gunakan lagu itu tapi liriknya lain. Ya betul. Menggunakan Okey. Okey. Nyanyilah sikit. Astagfirullahaladzim, saya tak pandai mana. Trial version. Ini lagu yang dihasilkan iaitu saya tajuk ni iaitu Penjara Jiwa yang diambil daripada tajuk yang hampir sama iaitu Gurindam Jiwa. Okey. Temanya adalah berdasarkan COVID sebenarnya. COVID menyatakan bahawa penjara kita ni sebenarnya walaupun di penjara di rumah, hati kita juga, jiwa kita juga di penjara. Dia punya irama dia bunyi macam ni lah. Tingkap papan teguh bertiang, keras jenang kukuh terbina, barisan hadapan sebagai pejuang, jasa dikenang seluruh buana. Di senja kala layar dermaga, antar bingkisan ke Kuala Lipis, korban segala nyawa dan keluarga, bentar dihakis, tangisan di tepi. Itu saya bagi sikit lah. Selebihnya tak tahu lagi. Okey, yang pasang layar waktu senja. Macam ni cuba sebut lagi pembayang dia tadi. Di senja kala layar dermaga. Okey. Lepas tu hantar bingkisan Kuala Lipis. Ke Kuala Lipis. Ya betul. Saya rasa pembayang itu macam saya ingat tadi tentang pelayaran kan. Pelayar dermaga. Dermaga ni kan tempat macam persinggahan kapal-kapal kan. Jadi ingatkan tadi tapi kalau ini diambil kira waktu dulu bukan Kuala Lipis sekarang, mungkin saya boleh terima lah. Sebabnya kan orang dulu menggunakan sungai sebagai perjalanan kapal kan. Kalau nak ambil kira waktu dulu bukan Kuala Lipis sekarang, mungkin saya boleh terima lah. Sebabnya kan orang dulu menggunakan sungai sebagai perjalanan ke satu tempat kan. Tapi kalau nak ambil konteks sekarang macam tak kena lah dia punya pembayang tu. Kan? Jadi maksudnya benda yang berbeza. Lepas tu satu hal pula, kenapa kau pilih waktu senja kau nak pergi dek kan? Kau pilihlah waktu yang waktu senja kau nak sampai sana pukul berapa. Jadi saya fikir pembayang tu harus diperbaiki balik kan. Boleh sebab guna Kuala Lipis tu kan. Kuala Lipis tu kalau ke Pulau Manis sebagai contohnya. Jadi mungkin Pulau Manis tu betul ada. Jadi betul-betul pelayaran tu kita mengambil sejarahnya ialah belayar daripada satu tempat ke sini mengantar bingkisan dia mungkin untuk meminang puteri ke apa benda lah, whatever, tak apa. Tapi bila sebut Kuala Lipis tu, benda tu adalah tempat yang memang orang tahu ada. Dan kalau nak ambil nak relate dengan zaman sekarang, mana ada orang pergi Kuala Lipis ikut belayar kan? Orang Kuala Lipis ikut bas je, ikut naik kereta je kan. Jadi hal itu kena perelokkan lah, kena ubah balik dia punya pembayang. Isi dia saya tak ada masalah lah.
Yang pertama tadi apa? Saya tak berapa dengar tadi. Dia punya pembayang dia. Tingkap papan teguh bertiang, keras jenang kukuh terbina. Okey. Yang tu dia ada kaitan. Maksudnya tentang ilmu pertukangan kan. Jadi ya itu pada saya okey lirik tu. Tapi yang pantun tu. Tapi pantun kedua tu pembayang tu kena betul kan. Sebabnya kan. Jadi dia tak berkait tu dengan pergi kualipis. Semua tu orang tak pergi kualipis pakai apa belayar kat dermaga semua tak kena. Cuba cari benda lain. Ada lagi sebenarnya singgah di Mempaga kalau nak guna ge lah kan. Orang pergi kualipis singgah kat Mempaga. Okey betul. Mempaga ni dah ada perjalanan kan. Jadi cuba cari yang lain. Dia punya dia punya isi dia apa yang kualipis tu ujung dia. Cuba sekali lagi pantun dia. Di senja kala layar dermaga hantar berkisah ke Kuala Lipis. Korban segala nyawa dan keluarga, gentar di hati, tangisan di tepis. Okey, sekali lagi saya nak dengar dengan pakai earphone. Okey. Senja kala ya, nak isinya saja isinya. Oh, isinya korban segala nyawa dan keluarga, gentar di hati, tangisan di tepis. Okey, isinya melambangkan tentang satu pengorbanan, pengorbanan perjuangan. Jadi pembayang juga harus ada unsur itu. Itu pempatuan yang baiklah. Kan kena ada juga ada unsur perjuangan itu. Maksudnya dia gini, bila sebut pembayang tu nak membayangkan maksud. Sebagai contohnya, kalau maksud tu tentang kejayaan, dalam pembayang juga kena ada elemen-elemen kejayaan itu. Macam mana dia olah bagi tak apa. Jadi itu pempatuan yang baik. Macam saya sebut tadi lah kan. Jadi ada unsur dalam pantun apa tu tentang buah langsat kuning mencelah tu, di situ kan ada unsur darjatnya kan. Buah langsat tu makanan manusia, senduduk tu makanan haiwan. Begitu juga dalam pembayang sudah membayangkan tentang darjat, dalam isi pun tentang darjat. Itu pantun yang baik. Ya. Bukan saya kata pantun tadi tak betul, tetapi maksudnya boleh perelokkan lagi dari segi pembayangnya. Ya. Kemudian boleh jadi lirik lagu. Okey, baik, itu satu. Kedua, saya nak sebut supaya anak-anak tidak keliru. Lagu Gurindam Jiwa itu bukan Gurindam. Gurindam Jiwa itu nama lagu itu. Dan memang ketika itu lirik-lirik lagu ni orang dulu panggil Gurindam. Maksudnya lagunya begini, Gurindamnya begini. Gurindam tu seolah-olah ialah liriknya. Kan? Tapi kalau nak pergi pada Gurindam berdasarkan suara kurang jelas. Dalam nazam kalau nazam lebaran tu adalah nama lagu. Tapi kalau nak bentuk nazam puisi tradisional bukan itu. Jadi itu bukan keliru tetapi mungkin ada beberapa perkara yang dipakai oleh orang dulu lah. Gitu kat pada Gurindam tadi ya. Dulu orang cakap lagunya sekian, Gurindamnya sekian. Gurindam tu liriknya. Kan? Tapi kalau berdasarkan Gurindam puisi tradisional Raja Lagi itu dia berbeza. Okey, lagi kalau ada perbincangan lain silakan. Nak sambung. Baik, ada lagi? Sesiapa? Rumputlah peluang ini. Baiklah, kita mungkin mengambil beberapa soalan saja lagi sebab masa telah mencemburui kita. Jadi saya buka soalan kepada peserta yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Datuk, nama saya Aiman Nazib Hamzah. Okey. Saya menjalankan kajian berkenaan tahap kefahaman murid terhadap nilai estetika pantun untuk murid tahun 6. Jadi yang saya nak bertanya, adakah yang pertama, pantun dalam buku teks yang sedia ada telah menepati ciri-ciri pantun yang sesuai untuk kita sampaikan kepada murid. Yang kedua, adakah relevan untuk kita melihat kemampuan murid tahun 6 contoh misalnya memandang nilai estetika ataupun keindahan pada pantun ataupun masih belum lagi mencapai pada peringkat mereka pada pendapat Datuk Ros Ahmad Dun. Okey, pada pandangan saya sekolah rendah ni dia belum upaya untuk sampai ke tahap nak cerita kat dia tentang estetika puisi tradisional, tak kisahlah pantun dan sebagainya secara ilmiah sangat, ya, sebab mereka minda mereka
dia tidak sampai ke tahap itu. Ya. Memadalah saya fikir untuk sekolah rendah ini kita terangkan benda-benda yang asas saja. Sebagai contohnya pantun rima dia tengah Tak jelas ya. Ini line tak. Bukan saya kata bukan semua. Saya temui mereka-mereka yang tidak begitu ni lah tentang pantun sebenarnya. Tentang pantun dan kursi tradisional lain. Ini kan pula budak sekolah rendah. Jadi saya fikir cikgu kena bagikan untuk sekolah rendah ni apa benda yang kita nak ajar sebagai contohnya pantun tu di segi apa. Kalau saya pertamanya ialah tanamkan semangat mereka untuk suka kepada pantun tu dulu. Itu satu. Caranya ialah dengan mengajar pantun cara mungkin boleh menggunakan lagu-lagu rakyat dan sebagainya. Bagi mereka sikit saja, jangan banyak sangat. Sebagai contoh, pantun mesti rima di hujung, tengah mesti sama. Okey, dah memadai. Lepas tu kita sebut sikit, pantun ini ada unsur pendidikan dia. Contohnya, yang agak mudah masuk ke dalam minda mereka. Tapi jangan diberatkan mereka dengan estetika yang kita sebut tadi kan, tentang falsafahnya, tentang jangan. Saya fikir mereka tidak mampu lagi sampai ke tahap itu. Itu pada pandangan saya lah. Okey Datuk, terima kasih atas penjelasan. Baiklah, kita buka soalan yang terakhir mungkin sebelum menutup majlis program pada pagi ini. Soalan yang terakhir dari peserta. Baik, Assalamualaikum Tuan. Salam. Saya ada soalan yang mana kalau kita tengok pantun yang terkenal zaman sekarang kan, kalau dalam cerita kartun, Bob-Bob ataupun Upin, banyak yang menggunakan pantun yang 2-3-2-3 macam 2-3 loceng berbunyi ke apa kan. Saya yakin pantun tu berasal dari pantun Melayu yang terkenal iaitu 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama cik adik seorang. Jadi sebenarnya kan, apa kaitan antara kucing berlari dengan kucing belang ni sebenarnya? Boleh Tuan jelaskan? Okey, betul lah, itu pantun lama yang sangat menarik lah, yang sangat menarik. Saya tidaklah pula, saya mengkaji pantun ni, saya memang mengkaji, tapi bukan kesemuanya pantun saya kaji kan, bukan kesemuanya pantun saya kaji. Jadi 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Saya ini secara spontan sebab saya tak mengkaji pantun ni tau. Saya tak mengkaji betul-betul pantun ni, kenapa kucing belang dia lebih bagus daripada kucing yang lain kan. Kenapa kucing belang kan. Sedangkan saya nak tahu pendapat Tuan je. Kan, tapi saya terus terang, saya tidak mengkaji pantun ni. Dalam kajian saya pantun ni tak termasuk kan. Jadi saya fikir 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Bukan masalah kucing tu kucing belang pada saya. Belang tu maksudnya dia nak menunjukkan belang dia hebatnya kucing yang seekor tu boleh lagi laju pada kucing lain. Faham maksud saya? Bukan tentang bentuk apa tu belangnya, tompoknya, bukan itu. Maksud mana sebagai contohnya belang tu kan satu benda yang kau tunjuk belang kau ya, sebagai contoh kan. Jadi mana nak sama si kucing belang tu pada saya lah, bukan masalah kucing tu kucing berbelang-belang atau kucing putih hitam, tapi belang dia ada kehebat. Dia dah terkenal dalam banyak-banyak kucing tu, barangkali seekor tu memang dia memang dahsyat lah. Mana-mana nak sama si kucing belang. Belang kehebat, laju dia lagi. Mungkin simbolik kepada bukan kucing sebenarnya kan. Maksudnya kalau kita relate balik kepada 2-3 boleh ku cari, mana kan sama adik seorang. Mana belang dalam ramai-ramai tu, gadis tu, yang dia tu memang tak boleh lawan lah. Belang dia sangat kan. Belang ni kita boleh relatekan dengan istilah, kita cakap apa kau tunjuk belang kau boleh faham maksud saya tak? Boleh faham tak maksud saya? Tunjuk handal, tunjuk. Jadi belang di sini bukan kucing tu berbelang-belang. Pada saya lah kan. Sebab saja 2-3 kucing berlari, mana kucing belang, pada saya itu pun metafora juga terhadap gadis tadi. Mana nak 2-3 boleh jadi, mana kan sama adik seorang. Mana yang seorang memang dahsyat kan, dia dalam ramai-ramai tu. Kan dalam
dalam cerita-cerita Melayu dan sebagainya, dalam kampung mesti ada seorang gadis pinggitan, gadis yang menjadi lebih sikit lah pada orang. Jadi lebih tu dipanggil belang dia. Belang tu bukan saja belang yang lain kan. Kita kan dalam istilah Melayu, oh kau tunjuk belang kau, tunjuk macam itulah lebih kurang. Saya beranggap begitu. Tapi ini saya spontan tau. Awak tanya sekarang saya jawab spontan je sebab dalam kajian saya tak masuk pantun ni. Saya pun heran, macam mana aku tak masuk pantun ni ya. Tapi saya mengkaji macam pantun Pucuk Pohon di Lima Batu, semua tu apa tu kan, termasuk Lapu Lapanai itu saya mengkaji dan saya pergi ke tempatnya betul. Macam Pucuk Pohon di Lima Batu tu saya bertanya, Pucuk Pohon di Lima Batu ni sebenarnya pantun tu saya rasa berasal daripada Kelantan. Sebab yang bercerita dengan saya tu orang Kelantan. Kan, Pucuk Pohon dengan Pucuk Delima. Sebab Delima Batu tu dah hampir tak ada, di Kelantan ada. Ataupun sekarang di Kelantan pun mungkin dah tak berapa ada. Sebab pantun ni dia berkait rapat juga dengan tempat itu, kita tahu. Bila Pulau Penanjung Tengah, Gunung Dep Cawan 3, kita dah tahu pantun mesti berasal daripada sana. Orang-orang di sebelah sana yang mereka pantun itu, belah-belah Tanjung Pinang dan sebagainya. Sebab masa itu orang belah sini mana tahu, sebabnya melainkan mereka kena belayar ketika itu bukan 5 jam sampai sekarang. Dulu kapal layar mungkin berhari-hari. Jadi macam mana mereka orang Malaysia, orang di sini, tanah Melayu nak mengarang pantun itu, dia pun tak pernah sampai ke Pulau Pandan itu. Jadi kadang-kadang pantun itu juga menggambarkan, kita tahu pantun ni kat mana lahirnya. Sebagai contoh kan. Itu maksud saya kan. Jadi ada pantun Johor dan sebagainya itu kalau kita kaji dari segi tempat lahir pantun pula lah. Jadi pantun tadi ini saya spontan tau. Saya tak tahu sama ada betul tak betul. Saya menganggap itu sebab dia nak cerita tentang pembayangnya juga tentang kehebatan seekor kucing tu. Bukan kerana dia berbelang tu dia laju tak. Tapi belang di mana dalam kucing kecil tu. Tentang mana mak adik seorang gitu juga. Jadi itu yang saya dapat bagi secara spontan lah. Kalau saya salah, minta maaf. Terima kasih Tuan. Okey, baiklah. Sebagai soalan gini, sebelum sebenarnya mentafsir pantun, kita jangan terikat tau. Jangan terikat dengan itu hari Cik Roslan kata macam ni, tak. Mungkin awak akan jumpa 2-3 lagi rujukan-rujukan yang lain yang boleh dipakai. Kadang-kadang boleh pakai ketiga-tiga pun. Sebagai contohnya Pucuk Pohon di Lima Batu tu saya tahu ada lagi macam Nisa Harun juga memberi tafsiran dia dan betul. Dan mungkin ada orang lain juga memberi tafsiran yang juga betul. Jadi maksudnya itulah hebatnya pantun Melayu yang mana tafsirkan macam mana pun dia betul. Jadi itu maksud saya. Jadi itu kena pegang. Jadi kita jangan pegang pada satu sumber sahaja. Kan, sebab pantun itu uniknya pantun Melayu, dia boleh ditafsir bagaimanapun dia akan betul juga dari segi matlamatnya, unsur pendidikannya dan sebagainya. Okey, sila. Okey, sekarang kita tutup dengan satu soalan. Baiklah, apakah nasihat dan harapan Tuan kepada generasi muda dalam memartabatkan nilai seni lagu rakyat, terutama dalam kebudayaan Melayu? Okey, mudah saja bagi saya. Dalam konteks ni lagu rakyat lah, tapi dalam konteks yang lebih besar adalah warisan ya, benda-benda dalam bentuk warisan, Sa'i Gurindam Seloka, lagu rakyat dan sebagainya. Pada saya begini, dia tidak boleh tinggal dalam bentuk tulisan sahaja. Sebagai contoh dalam bentuk kajian, letak dalam perpustakaan dan sebagainya. Dia kena keluar sebagai satu unsur persembahan. Maksud mesti dipersembahkan kepada generasi-generasi seterusnya. Persembahan itu boleh saja dalam berbagai-bagai bentuk atau mengikut situasi semasa. Kan? Kalau satu hari nanti lagu rakyat kena dipersembahkan dalam bentuk jazz, persembahkanlah saja, tak ada masalah. Ya. Sambil terus mengkaji balik sejarahnya supaya kita tahu sejarahnya, estetikanya. Tetapi kita harus persembahkan secara berterusan dalam apa bentuk sekalipun supaya ianya tidak orang kata tidak luput lah. Itu harapan saya lah. Baiklah, masa telah mencemburi kita. Jadi saya rasa setakat sini saja bicara lestari lagu rakyat kita. Dan insyaAllah kita akan bertemu di lain sesi jikalau Tuan Roslan Madun bersetuju dan ingin menyumbang kepakaran beliau kepada kita semua, insyaAllah. Baiklah, saya serahkan semula majlis kepada pengerusi majlis.
Okay, baik. Hadirin yang budiman, saya mewakili pelajar kursus Bahasa Melayu Lestari merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Roslan Madun atas segala ilmu dan perkongsian yang amat penting dan berguna sepanjang sesi temubal kita pada hari ini. Semoga dengan perkongsian yang diberikan dapat menyumbang kepada persediaan diri masing-masing lah untuk bergelar guru kelak. Tidak lupa juga majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sama ada yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada hari ini. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis pada pagi ini. Sebelum akhir kata, kita minta semua on camera je, kita nak ambil gambar. Walaupun tak boleh ambil gambar, kita minta semua screenshot untuk laporan nanti. Siapa yang internet laju boleh lah screenshot yang ada muka semua orang kan. Okay. Senyum satu, dua, tiga. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak Tuan. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, majlis bersurai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Encik Roslan ada kat situ lagi ke? Masih berada di talian ke? Macam mana nak keluar, tolong keluarkan saya boleh? Tak pandai. Encik sebelum tu kan kumpulan kami untuk ni, kami ada buat sedikit cenderamata lah untuk Encik. Jadi untuk urusan nak menyerahkan tu macam mana Encik? Nantilah saya datang ke UPM. Okey, tak apa. Macam mana nak keluar ni? Saya tak pandai nak keluar ni. Boleh remove. Awak reject saya je lah. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, salam.